Assalamualaikum. Okey, kali ini kita nak mereview manga One Piece chapter 1061. Sebelum kita tengok kepada chapter ni, mari kita tengok ataupun kita ringkaskan sedikit apa yang telah terjadi pada chapter sebelum ni, di mana kita telah mengetahui satu keadaan di mana Lulusia Kingdom telah dimusnahkan, telah dihancurkan, telah dilenyapkan hanya dengan sekali serangan dari Imu Sama. Saya tak pastilah itu serangan dari Imu Sama ke, sebab ada juga yang kata itu dari Uranus. Tapi bagi pendapat saya itu dari Imu Sama lah. Dan bukan setakat itu saja, pada akhir chapter juga kita telah mengetahui yang Mugiwara Pirates telah pun terserempak dengan Jewelry Bonnie. Jadi pada chapter kali ini kita akan melihat beberapa sambungan yang akan diceritakan berkenaan tentang pertemuan itulah. Adakah Jewelry Bonnie ini berjaya diselamatkan ataupun sebagainya, dan semua itu akan terjawab pada chapter kali ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan dengan alur cerita penuh manga One Piece chapter 1061. Judul untuk chapter kali ini telah diberi judul H-Hurt, The Island of the Future, yang bermaksud pulau masa depan lah. Dan cover page pada chapter kali ini kita dapat lihatlah yang kumpulan Germa Teams dan Caesar berjaya melarikan diri dari genggaman Oven dan Katakuri. Lalu tirai pada chapter kali ini telah dimulakan dengan keadaan di mana Luffy dan Chopper yang cuba untuk menyelamatkan Bonnie. Jadi kita dapat lihat yang Luffy telah memanjangkan tangannya untuk mencapai Bonnie. Jadi apabila Bonnie telah dipegang oleh Luffy, Bonnie pun katalah yang dia akhirnya telah diselamatkan, dan dia pun bertanya-tanyalah siapakah yang telah menyelamatkan dia. Tapi dalam masa yang sama dia pun berkatalah, Tunggu, di manakah makhluk yang ada di bawah tadi? Tapi apabila Bonnie melihat ke bawah, dia dapat lihat yang rupa-rupanya makhluk ataupun monster yang sedang kejar dia tu masih berada di bawah. Kemudian kita dapat lihat reaksi daripada Mugiwara Pirates. Mula-mula mereka lihatlah tentang keadaan Luffy yang sedang menyelamat Bonnie. Tapi dalam masa yang sama, mereka ni pun ada terdengar beberapa perkataan dari Bonnie yang mana Bonnie kata, lihatlah di bawah. Jadi apabila mereka semua telah melihat keadaan di bawah, akhirnya mereka telah nampak satu raksasa, satu monster yang begitu besar yang cuba untuk memakan mereka. Dan pada panel seterusnya kita dapat lihatlah yang ada satu cyborg jerung yang cuba untuk menggigit Mugiwara Pirates, kapal Thousand Sunny, tapi ternyata tidak, kerana Thousand Sunny berjaya mengelak gigitan tersebut. Dan Zoro pun berkatalah, apa benda ni? Nampak macam shark, tapi ia terlalu besar and ia diperbuat daripada besi. Lalu Frankie pun mencubalah membawa Thousand Sunny untuk melarikan diri daripada jurang tersebut. Dan dalam masa yang sama, Jinbei pun perasan yang Luffy dan Chopper dan Bonnie telah pun jatuh ke laut. Jadi Jinbei dia membuat keputusan untuk menyelamatkan Luffy lah. Lalu apabila Frankie telah menggunakan Thousand Sunny untuk melarikan diri daripada jurang tersebut, daripada cyborg tersebut, tapi jerung itu tidak mendiamkan diri. Tiba-tiba ia telah mengeluarkan satu meriam, satu cannon dari mulutnya dan cuba menyerang tepat ke arah Thousand Sunny. Tapi serangan tu sasar sedikit lah, di mana kita dapat lihat yang serangan itu terkena di bawah Thousand Sunny, yang menyebabkan keadaan menjadi huru-hara lah sebab terkena bom. Dan kita juga telah melihat keadaan di bawah air, di mana Jinbei yang berjaya menyelamatkan Luffy, Chopper dan Bonnie. Dan apabila Jinbei telah naik ke atas, dia dapat lihatlah yang jurung itu, yang cyborg itu sekali lagi mahu menggunakan serangan daripada cannonnya untuk menyerang tepat ke arah Thousand Sunny. Jadi Jinbei pun membuat keputusan lah untuk dia berendam semula ke dalam air, dan dia pun meminta lah Luffy, Bonnie dan Chopper ni untuk menarik nafas kerana nak masuk dalam air balik. Jadi apabila dah masuk dalam air, jurung itu pun cubalah memberikan satu lagi letupan yang cukup besar kepada Thousand Sunny. Dan tidak lama selepas itu kita dapat lihat yang ada satu cyborg ataupun robot yang besar telah pun memberikan satu tumbukan yang cukup kuat kepada jurung itu, sehinggakan jurung itu pun nampak macam dikalahkan lah. Lalu babak telah berpindah ke pihak Marine, di mana pada awalnya kita dapat lihat yang Tashigi dan Bass Emerald yang lain sedang membuat aktiviti mereka lah dengan anggota-anggota mereka. Dan tidak lama selepas itu kita dapat lihatlah yang Helmeppo dan Hibari telah pun sampailah dan menceritakan apa yang telah terjadi sebelum ini berkenaan tentang pulau yang buah Hancock duduk tu lah. Helmeppo pun ada ceritalah tentang kemunculan Blackbeard dan sebagainya. Dan kita juga dapat lihatlah yang ada beberapa orang yang telah menerima laporan dari Helmeppo tu agak kecewa jugalah sebab apa yang mereka inginkan tak berjaya.
Dan mereka pun agak kecewa lah sebab mereka dah mempunyai Seraphim untuk menyerang markas buah Hancock tapi tetap tidak berjaya. Lalu babak telah berpindah ke bahagian Luffy. Kita dapat lihatlah yang rupanya Jinbei yang sedang menyelamatkan Luffy, Chopper dan Bonnie, rupa-rupanya dia telah bawa mereka bertiga ni ke sebuah pulau lah. Jadi apabila mereka sampai kat pulau tu, Luffy pada awal-awalnya macam tak cam jugalah siapa dia Bonnie ni. Jadi Bonnie ni pun tanyalah, bagaimana kau tak boleh kenal aku? Aku kan merupakan seorang dari Worst Generation. Kita berada di pulau yang sama, di Pulau Sabudi 2 tahun yang lalu. Kita kan musuh sebelum ni. Tapi aku ucapkan terima kasih jugalah kepada kau Luffy kerana menyelamatkan aku sebentar tadi. Dan dalam masa yang sama kita dapat lihatlah yang Luffy ni nampak macam perangai budak-budak balik kan, macam enjoy macam tu kan. Dan Chopper pun macam terkejut jugalah apabila tengok Luffy macam tu. Dan dia pun katalah, Luffy, kau Emperor ke? Dah lah Luffy tu Emperor, tapi perangai tu masih budak-budak kecil. Tapi inilah apa yang specialnya dengan Luffy. Dan dalam panel ni juga kita dapat lihatlah yang Oda memang belanja gila kat kita tentang penampilan Bonnie yang sedang memakai baju. Kemudian kita juga dapat melihat yang Bonnie ni dia ada bertanyalah kepada Luffy, kenapa rambut kau tak macam dalam gambar poster? Sebab dalam poster kan gambar Gear 5 gambar rambut warna putih, tapi keadaan Luffy yang sekarang ni rambut warna hitam. Jadi Bonnie dia tertanya-tanyalah kenapa tak sama macam dalam poster. Dan Luffy pun jawablah, itu adalah keadaan di mana dia berada dalam keadaan kebebasan. Jadi dekat perkataan Luffy ni kita boleh mendefinisikan yang Joy Boy ini merupakan seseorang yang mahukan kebebasan. Jadi sebab itulah kita dapat melihat apabila Luffy berubah kepada Gear 5, dia menjadi macam budak-budak, macam tak ada ingatan kan, macam memang macam nak main saja sebab dia hanya nak kebebasan. Silap-silap keadaan Luffy yang sekarang ni pun macam dah nak Gear 5 dah, kita tengok kan. Dah gembira semacam dah tu. Lalu lepas tu kita dapat lihat lah yang Jinbei pun bertanya lah, di manakah kru Bonnie yang lain? Lepas tu Bonnie pun jawab yang dia datang seorang, tapi dalam masa yang sama dia telah dikejar oleh sebuah monster, satu monster yang cukup besar. Dan keadaan itu telah mengingatkan dia lah yang dia sangat lapar pada masa tu. Dan jadi apabila Bonnie bercakap tentang perkataan lapar, kita dapat lihat jugalah reaksi dari Luffy yang tiba-tiba daripada ceria macam budak-budak tadi, tiba-tiba dia jadi lapar dan dia nak cari restoran tengah-tengah pulau macam tu. Lalu kita dapat lihat lah yang Bonnie ni pun macam barang jugalah dengan Luffy ni kan. Dengan Luffy ni perangai macam tak berapa nak betul dengan lembab. Jadi Bonnie tu pun marahlah kepada Luffy sebab dia kata mana ada makanan dekat pulau ni, sebab ini adalah pulau di mana pulau kerajaan. Dan kita dapat lihat rupa-rupanya Bonnie berkata yang mereka telah berada di sebuah pulau yang bernama Ashhead, di mana pulau ini dikatakan akan muncul 500 tahun di masa depan. Dan pulau ini juga merupakan pulau tempat Vegapunk membuat research. Jadi apabila mendengar tentang nama Vegapunk dari Bonnie, Luffy pun katalah, oh Vegapunk, aku tahu tentang nama tu. Dan Bonnie pun jawablah, sebabkan Vegapunk lah aku berada di sini sekarang ni. Lalu babak telah berpindah balik dekat Thousand Sunny. Kita dapat lihat yang robot tadi dia memegang Thousand Sunny kerana dia selamatkan Thousand Sunny lah daripada jerung yang mengamuk tadi tu. Lalu kita dapat lihatlah reaksi daripada Frankie dengan Usopp yang macam excited lah apabila melihat robot yang besar kan. Lepas ni kan minat jenis robot-robot. Jadi bila tengok robot yang besar ni, lepas lagi excited lah. Dan tiba-tiba daripada perut ataupun mulut robot tu lah, tak silap saya, keluarlah seorang perempuan. Dan apabila dia keluar dan dia katalah yang jerung itu adalah Mecha Shark. Sebenarnya robot itu dibuat untuk menjalankan misi dia lah, untuk melakukan perondaan, apa tu, buat report macam tu lah. Tapi robot tu tak ikut, tak dengar kata, dia suka makan, dia suka serang kapal-kapal yang ada dekat situ. Jadi perempuan ni pun dia minta maaf lah tentang apa yang telah terjadi berkenaan tentang robot tu. Dan dia pun mengklaim diri dia, dia pun berkata yang diri dia adalah Dr. Vegapunk. Dan chapter ni pun tamat macam tu je, yang mana adakah korang semua percaya yang itu adalah Dr. Vegapunk yang sebenar? Sebab kalau kita lihat daripada baju tu, dia ada macam number 02 kan. Mungkin itu hanyalah robot. Jadi kalau korang ada pendapat yang lebih menarik, korang boleh dropkan komen korang semua di bawah. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.